yes, we have a proposal for peace. It's a great proposal for the Palestinians. I think it's a very good proposal for Israel. It covers a lot of the things that were over the years discussed and agreed on. But the fact is, and I think you know this better than anybody, there were never any deals that came close because Jerusalem, it could never get past Jerusalem. So when people said, oh, I sent it back, I didn't send it back, I helped it. Because by taking it off the table, that was the toughest issue. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sudah lihat video tadi bukan? Video tadi merupakan satu rakaman sidang media yang diadakan di White House bersama Netanyahu Benjamin, Presiden negara Israel. Dalam video tersebut, Donald Trump telah merangka satu pelan pendamaian di Timur Tengah yang dikenali sebagai Deal of the Century sejak awal lagi. Presiden Amerika Syarikat itu memang terkenal sebagai pejuang kebajikan rakyat Israel dan selalu berat sebelah dengan komuniti dunia Islam. Ia secara terus-menerus mengukuhkan kenyataan yang boleh menyakiti dan menyentuh sensitiviti umat Islam di dunia. Sebelum itu, mari kita menyingkapi sejarah konflik Palestin dan Israel secara ringkas dan sepintas lalu. Konflik Israel dan Palestin sebenarnya telah berlaku lebih lama dari yang kita sangkakan. Konflik tercetus atas sebab perebutan tanah suci yang dikenali sebagai Jerusalem, Al-Quds, Baitul Maqdis dan direbut oleh tiga agama yang dominan di dunia, iaitu Islam, Kristian dan juga Yahudi. Sebelum itu, Palestin di bawah kekuasaan Empayar Islam Osmaniyah di Istanbul, Turki. Namun, selepas Perang Dunia dan runtuhnya Kerajaan Osmaniyah, tanah Palestin menjadi tanah jajahan British. Ketika itulah wujudnya cita-cita untuk menubuhkan sebuah negara Israel yang menjadi agenda bangsa Yahudi sebelum itu. Pada tahun 1948, tragedi yang melukakan umat Islam telah pun berlaku. Deklarasi Beaufort telah mengkhianati negara-negara Arab dan pada masa yang sama membuka peluang kepada dunia untuk mewujudkan negara Israel. Penghijrahan Yahudi beramai-ramai dari Eropah pun berlaku. Ketika tahun itu, beratus ribu penduduk Islam Palestin yang dihalau keluar dari tanah sendiri. Malah, pada tahun 1967, buat julung kalinya, Masjidil Al-Aqsa di bawah penguasaan Zionis. Maka dari itu, konflik perang di antara kedua-dua pihak berlarutan sehingga ke hari ini. Kini, Palestin hanya terdiri dari daerah tepi barat dan juga semenanjung Gaza. Selain itu, sejak wujudnya negara Israel ini, penindasan ke atas rakyat Palestin terus berlaku. Beribu-ribu hektar tanah penduduk Palestin turut dirampas. Penafian kuasa otoriti juga dinafikan oleh pihak kerajaan Palestin. Menyekat juga hak kebebasan beragama bagi penduduk Palestin terus berlarutan sehinggalah ke hari ini. Kini, konflik itu bertambah buruk lagi dengan kabar terbaru dari Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang telah menyediakan satu pelan pendamaian Timur Tengah telah dirangka oleh anak menantu beliau sendiri, Jared Kushner. Trump mengumumkan rancangan pendamaian Timur Tengah unilateral kepada orang ramai. Trump yang menyatakan bahawa rancangan keamanan yang disebut 80 halaman berhujah bahawa Palestin itu mengandungi barangan yang sangat-sangat berharga bagi kedua-dua belah pihak, iaitu Israel dan pihak Palestin. Penetapan Palestin sebagai negara merdeka yang terletak di kawasan timur ibu kota Yerusalem dan berpendapat bahawa jika perjanjian itu dilaksanakan, rakyat Palestin akan memiliki tanah 2 kali lebih banyak dari sekarang. Mereka membayangkan tempoh 4 tahun untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlu bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka. Dalam konteks ini, Trump berhasrat untuk merealisasi rancangan ekonomi dengan tawaran pelaburan sebanyak $50 bilion yang dia percaya akan memulihkan sosioekonomi rakyat Palestin. Namun begitu, rakyat Palestin juga harus merelakan Baitul Maqdis tetap di bawah pengelolaan kerajaan Israel. Selepas mesyuarat itu, Trump berkongsi peta yang memperlihatkan sepadan negara Israel dan Palestin yang berada di bawah rancangan pendamaian Timur Tengah. Trump dalam kenyataannya, saya akan sentiasa bersama negara Israel dan orang-orang Yahudi. Saya sangat menyokong keselamatan dan keamanan mereka dan juga hak mereka untuk tinggal di tanah air mereka sendiri.
Plan perdamaian Trump tidak akan menyelesaikan masalah, malah mengakibatkan dunia Islam sekali lagi berpalit dengan konflik, perang dan keganasan. Kesan yang lebih buruk lagi, rakyat Palestin dipaksa hidup di bawah apartheid Israel tanpa sebarang harga diri dan kebebasan. Keamanan hanya tinggal angan-angan dan kemakmuran hanya untuk Zionis. Kesan dari plan tersebut, wilayah-wilayah yang diduduki oleh rakyat Palestin akan kekal sebagai wilayah yang terpisah-pisah, tak ubah seperti Bantustan yang tertakluk kepada kawalan penjajah Israel. Rakyat Palestin yang mendapat perlindungan di negara-negara Arab juga akan dinaturalisasikan sebagai sebahagian daripada proses normalisasi. Bantuan bagi pelarian juga tidak akan diberikan berikutan pelarian sudah tiada, dan kebebasan untuk beragama dan juga status ke atas Al-Quds dan Masjidil Aqsa menjadi tanah pada Israel dan merugikan umat Islam sendiri. Juru cakap PBB Stephen Dujarric berkata, pendirian badan dunia itu berhubung keamanan Israel Palestin tidak berubah walaupun selepas pengumuman plan damai dan merujuk kepada resolusi Majlis Keselamatan sebelum ini. PBB telah komited menyokong rakyat Palestin dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, undang-undang antarabangsa dan perjanjian dua hala serta merealisasikan wawasan penyelesaian dua negara Israel dan Palestin. Respon Turki pula menyatakan bahawa plan damai yang dipersiapkan oleh Amerika Syarikat dengan tuntutan mencari penyelesaian kepada isu Palestin-Israel tidak akan berjalan seperti yang diinginkan. Dalam kenyataan bertulis yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, plan ini merupakan plan aneksasi yang bertujuan untuk membunuh penyelesaian dua negara dan merampas tanah Palestin. Rakyat Palestin dan tanah mereka tidak boleh dibeli dengan wang. Kami tidak akan membenarkan langkah-langkah untuk mewajarkan pendudukan dan penganiayaan Israel. Kami akan sentiasa bersama dengan orang-orang Palestin. Kami akan terus bekerja untuk Palestin yang bebas di wilayah Palestin. Kami tidak akan menyokong apa-apa rancangan yang tidak akan disetujui oleh rakyat Palestin. Dari sudut pandangan Liga Arab pula, di Kahira, Mesir hari ini, Liga Arab menolak plan damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan menyifatkannya tidak membawa kepada keamanan. Liga Arab juga tidak akan bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam melaksanakan plan terbabit. Perdana Menteri Malaysia cukup sinonim dengan perjuangan yang mempertahankan umat Palestin di mata dunia. Tiap kali kehadirannya di United Nations atau Forum Keamanan Dunia, isu Palestin tidak lekang menjadi wadah bagi beliau menyeru kepada kemerdekaan Palestin. Tuan Dr. Mahathir Mohamad melalui kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia berkata, selepas meneliti plan damai yang dipanggil Perjanjian Abad ini, Malaysia mendapati cadangan plan damai itu langsung tidak layak untuk diterima. Ianya dilihat perak sebelah dan menguntungkan sebelah pihak saja. Kenyataan itu juga turut percaya kepada hak rakyat Palestin untuk menentang dan menolak plan yang tidak adil tersebut. Malah, wakil dari Palestin juga seharusnya diberi peluang untuk berunding dan juga merumuskan cadangan tersebut. Trump sebelum ini mengumumkan plan damai itu di Rumah Putih yang di antara lain merujuk Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kota Israel yang tidak dibahagikan. Bertentangan dengan hasrat masyarakat dunia, kenyataan pejabat Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian bahawa penubuhan negara Palestin merdeka menerusi penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis di Timur sebagai ibu negara Palestin satu-satunya sebagai penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin. Malaysia akan terus menyokong usaha konkret dan ikhlas untuk mencari penyelesaian kekal dalam konflik Israel-Palestin berdasarkan undang-undang antarabangsa dan resolusi PBB yang relevan melalui rundingan antara pihak terbabit. Respon yang sama turut diberikan oleh Kedutaan Palestin di Malaysia dan juga Palestinian Cultural Organisation Malaysia (PCOM). Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali berkata, Baitul Maqdis dan seluruh negara itu merupakan hak milik mutlak rakyat Palestin dan bukan untuk dijual kepada mana-mana pihak. Beliau berkata, Palestin akan terus memperjuangkan impian rakyatnya untuk mewujudkan sebuah negara merdeka
bagi menikmati sistem demokrasi dan kebebasan demi keamanan negara. Pertubuhan-pertubuhan masyarakat sivil digesa menyatakan kebimbangan mereka terhadap nasib rakyat Palestin dan mendesak Amerika Syarikat agar menghormati hak rakyat Palestin dari terus dicabulik oleh rejim Israel. Para penonton My Perspective sekalian, begitulah respon dari dunia di atas plan Donald Trump yang dilihat tidak membantu dalam mencapai kedamaian di Timur Tengah, tetapi lebih ke arah menyebabkan wujud pergolakan yang lebih teruk lagi ke atas bumi para anbiya tersebut. Melihat juga kepada peranan Amerika, seharusnya kita harus lebih kuat dalam menyatakan sokongan dan juga bantuan ke atas saudara kita di sana. Moga perkara ini menjadi satu wadah baru dalam memperjuangkan rakyat Palestin. Isu Palestin bukan lagi isu agama, tetapi isu kemanusiaan yang harus kita tangani bersama. Sekian saja video daripada My Perspective. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan nantikan video yang seterusnya.